A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kasar Surau, seterusnya tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu kembali. Saya rasa 2 kali tak dapat sebab bertembung. Hari tu saya balik kampung uruskan mak saya pergi hospital lah semua kan. Tak dapat lah, minta maaf. Minggu ni alhamdulillah. Kita masuk berkaitan dengan tajuk yang dikatakan satu tajuk berkaitan talak. Berkaitan talak. Saya ulang sikit talak ni talak, kita tahu bila sebut talak ni makna dia bercerai, bercerai antara suami dan isteri. Itu adalah talak ini adalah suatu perkara yang halal tapi Allah tak suka, Allah benci perkara ni. Allah benci. Dan talak yang boleh dirujuk hanya ada 2 kali sahaja, 2 kali sahaja. Talak 1, talak 2. Talak 3 maka dah tak boleh nak rujuk lagi dah suami isteri tu. Dia tak boleh dikembalikan balik kepada suami dia, kan? Dan kita masuk dalam jenis-jenis talak itu, jenis talak. Talak ni dia ada jenis dia. Talak yang dinamakan talak sunni, talak bid'i, dan talak yang tak boleh nak dikatakan bid'i dan bukan sunni juga. Jadi kalau sunni tu ialah menceraikan isteri tu dalam keadaan isteri tu bersih daripada haid dan nifas, dan tidak disetubuhi oleh suaminya lagi dalam tempoh tersebut. Hukumnya adalah harus dan jatuh talaknya, dan talak ini bertepatan dengan ajaran syarak, iaitu bagi suami terpaksa menjatuhkan talak ataupun talak 1 atau 2 atau 3, itu. Kalau dia jatuhkan talak dalam keadaan isteri itu haid atau nifas, talak, ataupun dalam keadaan isteri itu suci tetapi telah disetubuhi, dinamakan talak itu sebagai talak bid'i. Hukumnya adalah haram. Hukumnya haram, berdosa serta jatuh talaknya. Talak tetap jatuh. Siapa yang dosa, siapa yang haram ni? Suami itulah. Kan, isteri sebab dia terima talak tu, suami yang menjatuhkan, kerana dia bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan, Dan pada malam ni insya-Allah kita masuk sebab haramnya talak bid'ah itu. Sebab apa? Talak bid'ah ini haram kerana dia memudaratkan isteri disebabkan panjangnya tempoh iddah, kerana waktu haid tidak termasuk dalam iddah. Waktu haid tak termasuk dalam iddah, dia kira suci, haid, suci, haid, suci, habis. Kalau haid suci dia sampai kali keempat pula haid tu. Panjang, Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Jangan, tidak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Kita tak boleh mudaratkan diri dan juga tak boleh nak bagi mudaratkan orang. Jadi kalau suami itu jatuhkan talak pada isteri yang dalam keadaan haid,
mudarat pada dia lah, terpaksa menunggu lama. Itu kalau isteri yang yang jenis haid dia cukup 7 hari, kena yang jenis 14 hari jenuh dia tunggu. Jenuh dia tunggu, ya. Dan datang pula ada yang bukan tiap bulan, ada yang datang kadang-kadang 2 bulan sekali. Lagi letih dia tunggu, dekat setahun baru habis baru habis dah dia kan. Sementara itu, haram menceraikan isteri yang disetubuhi ketika suci kerana kemungkinan akan mengandung. Kemungkinan besar akan mengandung. Kalau dia mengandung, terpaksa pula dia menunggu sampai hingga melahirkan anak. Ya. Kalau 9 bulan, 9 bulan lah. Melainkan kalau dia mengandung, kemudian sebab iddah bagi perempuan yang mengandung ialah sehingga melahirkan anak. Jadi kalaulah dia kata dia mengandung 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba dia keguguran, habis iddah, ataupun bercerai dalam keadaan isteri itu sedang syarat mengandung, kan? Isteri 9 bulan tu dicerainya, kalau ikut tarikh nak beranak tu lagi 2-3 hari. Dia cerainya hari ni, esok isteri tu beranak, habis iddah dia. Kan, habis iddah dia. Jadi perbuatan itu adalah haram bagi suami, ya, dan berdosa, dan talak tetap jatuh perbuatan itu, ya, kerana dia mendatangkan mudarat kepada pasangannya, pada isterinya itu sendiri. Okey. Talak biasa dan khuluk. Talak biasa ialah yang berlaku dengan kehendak suami. Ia menepati hukum yang dinyatakan sebelum ini. Kalau suami setuju nak jatuhkan talak, kan? Sekarang ni kalau nak jatuh talak, kalau suami jatuhkan talak di luar mahkamah, maka dia akan dikenakan denda. Suami akan dikenakan denda. Apa tujuan denda tu? Supaya tidaklah suami ini sewenang-wenangnya, kan, sewenang-wenangnya jatuhkan talak pada isteri. Kalau nak talak, biarlah masuk mahkamah, biar di hadapan hakim jatuhkanlah talak itu, ya. Sebab memang ada orang yang jenis talak sendiri. Itu yang biasalah, bila gaduh-gaduh, tengkar, gaduh, kan, jatuh talak satu. Sebab dia kena provoke dengan isteri dia. Awak tak suka saya, awak ceraikan saya, kan. Yang suami dia pun panas. Nak sangat cerai, ambil kau, aku bagi kau talak satu, dia tak habis. Itu yang biasa kita tengok. Besok dia orang datang pejabat agama nak tanya, macam mana ya malam tadi jatuh tak talak? Kami ada bertengkar sikit, betul. Saya pun cakap kau nak talak, okey, ambil lah, aku bagi kau talak satu, jatuh, kan. Biasanya kalau kes macam tu datang depan saya kata, jumpa saya kata macam ni, pergi ke mahkamah. Malah nak layan panjang-panjang, pergi ke mahkamah, minta borang pengesahan lafaz talak, kan, buat settlekan lah cepat. Itu yang paling teruk. Yang paling teruk ini cerita betul lah. Cerita betul waktu saya mula-mula masuk ke Ulu Langat Bangi ni, tahun 2018 kalau tak salah saya. Satu pasangan ni, dia orang gaduh bersiri bang. Hari Sabtu tu gaduh pagi, gaduh. Pum, suami bagi talak satu. Petang tu dah sedar balik, dia orang rujuk sendiri. Lantak tengah malam tu gaduh lagi. Tup. Jatuh satu lagi. Pagi besok dia orang rujuk balik cara dia orang. Tak petang hari Ahad tu debak gaduh lagi, jatuh satu lagi. Sebab dia datang tanya saya, macam mana Ustaz, kami gaduh ni, jarak talak tu berapa lama? Lama, saya sepagi
Itu malam itu besok tengah hari habis. Awak sebut semua habis. Saya kira satu habis. Saya tak ada niat, bukan masalah tak ada niat. Kan? Nabi sebut dah 3 perkara kan yang tak boleh dibuat main-main. Kalau dibuat main-main pun jadi, dibuat sungguh-sungguh pun jadi. Nikah, rujuk, tolak. So saya kata apa dah buat, pergilah ke mahkamah je lah kan. 3 kali, 3 dalam masa 2 hari habis 3. Kan. Tak tahulah. Ada satu cerita yang tu memang ada orang cerita pada saya lah. Orang tua. Dia ni penyabar, dia ni penyabar. Dah kahwin dengan isteri dekat 40 tahun dah. Tapi isteri dia kalau silap sikit je, tak suka, talak je lah saya. Itu je yang isteri dia ungkit selama 40 tahun. Satu hari, waktu tengah sarapan pagi, suami selamba je relax. Saya ingat hari ni nak tunaikan hajat awak. Apa dia? Saya talak awak, jatuhkan talak pada awak. Awak ngapa buat saya macam ni? 40 tahun awak buat kat saya, minta. Hari ni satu hari je saya bagi. Awak tak nak fikir 40 tahun panggil awak asyik tersilap je minta. Ini benda betul berlaku. Benda betul berlaku kan. Yang keduanya, khuluk ni ialah talak yang berlaku dengan kemahuan isteri dan nekat untuk cerai, ya. Oleh itu dia disyariatkan untuk menebus dirinya daripada suaminya dengan memberikan satu kadar mas kahwin yang disetujui bersama, kan. Jadi isteri minta cerai, suami tak setuju. Isteri minta juga, suami tak setuju. Sebab suami kata dia tak nak sebenarnya. Akhir isteri kata tak apalah, awak ceraikanlah, awak nak berapa saya bayar. So suami kata okey, saya setuju ceraikan awak dengan syarat awak bayar balik hantaran dulu 20,000 kan. So isteri bayar, isteri setuju dan suami jatuhkan. Itu khuluk, isteri tebus talak dia kepada suami, ya. Justru khuluk adalah jenis talak yang berlaku dengan gantian yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya, ya. Dia tebus talak tu. Nak talak juga, okey, kau bayar balik. Jadi selesai. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maksud dia dalam surah Baqarah ayat 229, jika kamu khawatir bahawa keduanya, suami isteri, tidak dapat menjalankan hakam Allah, maksud dia dah tak ada, boleh damai lah. Isteri kalau berduduk lagi pun akan berterusan jadi berdahaka kat suaminya, suami pula akan berkasar pula, kan. Maka tidak ada dosa di atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus diri dia. Ya, ada dalil dia. Jadi perkataan khuluk ni dia boleh baca dua. Ada setengah membaca khuluk, ada setengah yang baca khala, ya, yang memberi maksud dari segi bahasanya ia dicabut, buang atau lepas diri. Ya. Dalam kamus fiqhi menyebutkan beberapa perkataan khuluk, ya. Pertamanya dalam kamus itu menyebutkan iaitu menghilangkan pemilikan perkahwinan yang terhenti atas penerimaan isteri dengan lafaz khuluk atau seumpamanya. Dan ini pendapat Al-Tamartashi, ya. Ini salah satu imam-imam. Dan keduanya, perpisahan suami dengan isteri dia secara bayaran atau habuan yang diperolehi oleh pihak suami. Dan ini pendapat Ibnu Hajar, ya. Isteri itu dicerai tapi dengan bayaran yang diberikan kepada suami oleh isteri.
Dan ketiganya yang dikatakan khuluk juga, perpisahan antara suami dan isteri. Dengan isteri, dia memulangkan sebahagian daripada mas kahwin dan diterima oleh suami, dan ini pendapat At-Faish, ya, ini salah seorang para ulama lah mendapat. Dan dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, ya, dalam Mawsu'ah Fiqhiyah menyebutkan jumhur ulama berpendapat perpisahan antara suami dan isteri dengan bayaran tertentu kepada pihak suami sebagai ganti untuk perceraian atau khuluk. Ini, ya, jumhur mengatakan ini dia, iaitu perpisahan antara suami dan isteri tadi dengan bayaran tertentu. Isteri, mana dia, isteri bayarlah dengan bayaran tertentu kepada pihak suami itu sebagai ganti untuk dia diceraikan oleh suami, perceraian tadi, ya. Begitu juga hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annam ra'ata Thabit bin Qais atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit bin Qais ma a'tubu alaihi bi khuluqin wala dinin walakin akrahu al-kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbal lil hadiqata wa talaqha tatliqah. Maksudnya, isteri Sabit bin Qais ni menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah mencela Sabit bin Qais dari segi akhlak dan agama dia. Aku tak pernah. Sabit ni kira orang dia memang baik dan agama dia pun baik. Tetapi sebagai seorang Islam, aku tak suka mengingkari hak-hak suami. Dia tak, ada benda yang tak kena juga dengan suami dia tu, dia kata. So Nabi kata, bolehkah engkau pulangkan kebunnya? Kebunnya maksud dia tu waktu nikah tu maharnya kebun tadi tu, kebun kurma tadi tu kan. Jadi isteri dia cakap boleh, ya. Maka Rasulullah bersabda pada Thabit bin Qais, engkau terimalah kebun itu dan ceraikan isteri dia dengan talak satu. Maknanya dia mahar tadi tu dengan kebun tadi tu dah dipulangkan balik. Thabit dapat balik, ya. Pelbagai hukum khuluk, ya. Khuluk ni mempunyai banyak hukum, diringkaskan seperti berikut. Pertama, hukum khuluk adalah harus, ia tidak akan berlaku melainkan tebusan yang berbentuk harta. Dia mesti berbentuk harta, ya. Tak kisahlah duit ke apa kan, rumah ke tanah ke, macam kes Sabit bin Qais tadi, ya, tanah ke apa ke, yang difardukan oleh isteri kepada suaminya. Maksud dia yang diberikan oleh isteri tadilah, ya, isteri tu bagi pada suami tadi. Jika harta tebus talak itu dimaklumi dan disebut, ia wajib diserahkan semedikian. Kalau isteri tu kata, bang, awak ceraikan je lah saya bagilah rumah ni, dekat William Utara ni, abang ambil dah balik mas kahwin dulu kan. Jadi suami kata, baik, waktu kahwin tu dihadiahkan lah rumah ni kan. Lepas tu dah sini dah minta balik. So isteri kata tak apa, dia tu buatlah tukar nama apa semua, tak, jatuh talak. Selesai, ya. Jika tidak ditentukan cara khusus, khuluk tetap sah dan suami wajib diberikan mas kahwin mithil. Kalau tak ditentukan cara khusus kan, berapa bayarannya, dia akan merujuk kepada mahar mithil yang kita tengok dalam setempat tu kan. Berapa yang misil dalam setempat ni kan. Kalau kita 300 kan, kalau seluruh Selangor 100, dia ikut lah. Dia ikut. Ataupun dia nak tengok apa hantaran dia tu. Hantaran area sini biasa standard berapa? 20,000. Yang tu dia nak bayar balik 20,000 kata.
kan, isteri bayar, maka suami jatuhkan talak dia. Jika suami menggunakan lafaz khuluk tanpa menyebut sebarang tebusan, malah tidak memikirkannya sama sekali, ia adalah talak biasa secara kiasan dengan lafaz khuluk. Oleh itu, ia termasuk dalam jenis kiasan dan jatuh sebagai talak raj'i. Okey, beza dia. Khuluk ni bila dah jatuh, ya, kalau dia suami kata, okey baik aku jatuhkan kau dengan talak satu, cara khuluk selesai, kan? Kalau dia kata aku ceraikan kau talak satu. Kalau talak satu saja dia kata tak ada kiasan, tak apa-apa, dia kata, kan, dia sebut kan, tak, dah dia pun tak terfikir, dia tahu nak jatuhkan talak je, dia tak terfikir pula nak jatuh cara khuluk ke apa ke. Dia aku ceraikan kalau tu dah selesai. Ataupun kalau dia sebut aku ceraikan kau dengan bayaran tadi, itu dia jadi khuluk, kan? Sebab bezanya khuluk ni dia dalam iddah tak boleh rujuk. Dalam iddah tak boleh rujuk. Habis iddah boleh akad nikah baru, boleh akad nikah. Kalau raj'i dalam iddah boleh rujuk. Itu beza dia, beza dia. Dan keduanya, khuluk tidak jatuh kepada isteri yang belum baligh dan tidak berakal, kerana tidak berkelayakan untuk membuat sebarang iltizam atau sebarang urusan, kan? Dia kahwin dengan budak-budak kan kerti apa sangat pun, dia jahannam pun tak kerti apa gini sekarang ni, kan? Ataupun bini dia ada masalah mental, ya? Jadi dia minta khuluk, kan? Khuluk tak boleh jatuh sebab dia sendiri tak boleh fikir diri dia, kan? Tetapi jika suami yang menceraikannya secara khuluk, talak tetap jatuh sebagai talak raj'i, ya? Dia tak boleh jatuh khuluk pada dia. Cerai tetap cerai, talak tetap jatuh, tetapi bukan khuluk, tetapi dia menjadi raj'i. Maka talak tetap jatuh sebagai raj'i yang biasa dan tidak berhak mendapat sedikit pun daripada mas kahwinnya, ya? Kalau dijatuhkan pada yang belum balik tadi dengan orang yang tidak berakal tadi, suami tak boleh dapatlah khuluk dia tu, tak boleh dapat. Dia kira macam talak biasa saja. Ketiga, ya, jika suami menceraikan isterinya secara khuluk, isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri, suami tidak lagi mempunyai sebarang kuasa terhadapnya dan tak boleh rujuk kepadanya dalam tempoh iddah yang macam saya kata tadi lah, ya. Dalam iddah, isteri yang khuluk tak boleh dirujuk. Macam mana talak biasa. Kalau tak biasa, talak satu, talak dua tadilah, ya, dinamakan talak raj'i. Okay. Hal ini adalah kerana khuluk merupakan talak yang tidak boleh dirujuk. Kita tahu talak ni ada talak bain. Bain pula terbagi kepada dua, bain kubra, bain sughra. Bain sughra macam ni tadi, dia tak boleh rujuk tapi boleh akad baru. Bain kubra ni macam talak 3, macam li'an, itu tak boleh rujuk. Talak 3 tu boleh lagi kahwin balik, dengan syaratnya isteri tu kahwin dengan suami baru, berlaku persetubuhan dengan suami baru, kemudian dia bercerai dengan suami baru, habis iddahnya, maka suami yang lama tadi tu boleh kahwin dengan dia balik. Ya. Sehubungan dengan itu, suami hanya boleh memiliki jandanya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru, dan terpulanglah kepada kemahuan jandanya itu. Maksud dia tadi, habis iddah dia, kalau suami tu nak balik, dia kena akad baru, mas kahwin baru. Sebab kalau rujuk, dia tak ada mas kahwin baru, dia just lepas rujuk je, ya. Dia just lepas rujuk je. Okey, terpulanglah. Kalau perempuan bekas isteri dia tak lagi ke tak, kan? Tapi kalau dia fikirkan anak-anak tu, mungkin dia kembali balik. Dan banyak pasang lah saya jadi juru nikahnya,
kan. Bila tengok-tengok dia orang borang, alamat sama. Alamat yang sama kan. Lepas tu saya tengok sisi cerai, nama suami yang ni, nama isteri yang ni juga. Korang kahwin semula ke ni? Ustaz, kita orang kahwin semula. Alhamdulillah. Saya kata, Alhamdulillah kan. Sebab anak-anak waktu tu baru umur 4 tahun 5 tahun ni, dia orang tak tahu apa kan. Dia orang tahu jumpa ayah, jumpa mak, tu je. Dia orang tak tahu cerita kan. Sebab mak ayah dia sama-sama jaga anak tu, kan, sama-sama jaga anak ni. Cuma anak dia bertanya lah, kenapa ayah tak tidur kat sini, ayah tidur rumah lain? Dah bapak tipu pula, ayah kerja, udah panjang pula tipu kat anak tu kan. Jadi nak tak nak dia orang kahwin semula. Alhamdulillah, selesai. Kan? Banyak tak yang dengan saya saja rasanya dalam 4-5 pasang lah kot. Yang saya jadi juru nikah je, jumpa dah balik kan. Ada yang tak sampai setahun, tak sampai setahun dia bercerai, dia kahwin semula. Ada yang dah setahun lebih kahwin semula kan. Itu pun dia kata saudara mara lah, abang-abang kakak-kakak dia pujuk kan, berbaik balik sebab fikirkan anak tu je. Fikirkan anak. Sebab anak tengah kecil, dia tak tahu apa lagi cerita. Fikirkanlah anak-anak tadi tu kan. Kalau dah makin besar, dia dah boleh fikir tu kan. Dan anak tu masuk tadika, masuk layar 1, dia dah pandai, dah tahu dah kan, kenapa dia tak ada bapak. Tengok orang lain bapak yang hantar pergi sekolah kan, tengok orang lain mak yang hantar pergi sekolah, udah dia dah confused kadang. Yang keempat, zihar, ila dan tolak yang dijatuhkan oleh bekas suami tidak berkesan kepada isteri yang diceraikan secara khuluk sepanjang tempoh iddahnya, ya. Kalau isteri suami itu lakukan zihar kan, zihar iaitu dia menyamakan mana-mana anggota badan tubuh isterinya itu dengan perempuan yang haram dia berkahwin kan, samakan dengan ibu dia ke kan, dengan adik-beradik dia ke, yang haram dia tak boleh, ya. Jadi tak jatuh. Kalau dalam khuluk ni, kalau lepas khuluk tu dia kata awak ni macam apa, tangan awak ni sama dengan tangan mak saya ke, tak jadi hukum tu. Okey. Hal ini adalah kerana khuluk menjadikan isteri itu sebagai orang asing kepada suami. Keadaan ini berbeza dengan talak biasa. Sebab talak biasa boleh dirujuk, khuluk tak boleh rujuk. Sebab itu dia katakan menjadikan isteri itu sebagai orang asing bagi suami. Kalau talak raj'i, dia tak asing. Sebab dalam tempoh raj'i itu mereka masih lagi suami isteri. Masih lagi suami isteri. Ya. Cuma kalau nak bersama balik, dia kena rujuk. Itu je. Kerana talak biasa boleh dirujuk dan suami masih boleh menceraikan isterinya dengan talak yang kedua atau menziharkannya dalam tempoh iddah dan mendatangkan kesan terhadap isteri tersebut, ya. Tapi kalau dalam dia dah ceraikan khuluk, zihar ke ilak ke, tak memberi kesan kepada isteri itu sebab dia tak boleh dirujuk dah. Dan isteri itu terus dianggap sebagai orang asing bagi suami. Ya. Kalau yang talak rujai ini boleh lagi duduk serumah. Boleh lagi duduk serumah selagi dalam iddah kan. Cuma kalau nak bersama kena rujuk semula. Tapi biasanya kalau jatuh talak rujai sekalipun, kalau tak suami yang keluar rumah, isteri yang keluar rumah. Biasanya macam tu lah kan. Yang kelima, suami boleh menceraikan isterinya secara khuluk sama ada ketika haid atau ketika suci yang telah disetubuhi, selagi isteri itu orang yang cerdik dan matang.
Ya, hal ini adalah kerana perceraian khuluk tidak menimbulkan mudarat. Sebab dah tak boleh, tak ada rujuk, kan, dia tak kira dah tu. Ya. Sebab dia tak ada rujuk, satu, dia tak menimbulkan mudarat pada diri isteri tadi, khuluk tadi. Sebab apa dia tidak menimbulkan mudarat? Sebab talak itu adalah atas kehendak isteri itu sendiri. Isteri yang minta supaya suami jatuhkan talak tadi tu, kan? Isteri yang minta. Okay. Berbanding dengan perceraian biasa, itu dengan kemahuan suami, yang akan menimbulkan kemudaratan kepada isterinya, kan? Kalau suami yang rojak ini tadi, suami yang jatuhkan. Ini sekarang ni isteri yang minta supaya suami jatuhkan. Itu beza dia. Bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Pada asalnya, talak adalah hak suami. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah." Kecuali jika isteri-isterimu meminta maaf, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Maksud dia suamilah yang pegang ikatan nikah, sebab dia ada hak untuk putuskan nikah. Ya. Maksudnya pihak yang memegang ikatan nikah ni ialah suami, kan? Walau bagaimanapun, isteri juga berhak atas perceraian tersebut dalam keadaan tertentu, terutamanya suami memudaratkan diri dia. Ya, isteri ada hak. Walaupun hak talak tu suami pegang, tapi isteri tetap ada hak. Keduanya, suami yang cuai menunaikan hak isteri dan tidak mampu mengatasi masalah mereka ketika itu. Jadi hakim boleh menjatuhkan talak satu berdasarkan kehendak isteri, kan? Bila masuk isteri file cerai, nak minta cerai dengan suami, suami tak setuju, kan? Tapi dia punya hujah tu dah banyak. Hujah dia dah banyak dah mengenai berkaitan ni, suami tak ada tanggungjawab dan sebagainya, kan? Jadi di situ hakim boleh menjatuhkan talak satu tadi berdasarkan kehendak si isteri tadi, walaupun suami tunggan. Ya. Persoalannya, berapakah bilangan yang dimiliki oleh suami pada asalnya sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak? Berapa dia kata, kan? Jadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maksudnya talak yang boleh dirujuk ada 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya cara baik. Maksudnya 1, 2 boleh lagi rujuk, boleh lagi diceraikan. Masuk 3 dah tak ada dah, ya. Firmannya lagi, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sehinggalah dia berkahwin dengan suami yang lain. Dia terus jadi masuk ketiga tu, dia dah jadi talak bain. Jadi si suami tak boleh rujuk dia sehinggalah si isteri tadi berkahwin dengan suami yang baru, ya. Kemudian dia bercerai pula dengan suami baru. Habis iddah, barulah si suami tadi boleh nikah semula dengan dia. Jadi daripada ayat tadi ni, ya, menjelaskan bahawa suami memiliki 3 talak. Dia ada 3, 1, 2, 3, ya. Namun 2 daripadanya yang boleh dirujuk,
Talak satu, talak dua sahaja yang boleh dirujuk. Manakala ketiga ialah perceraian yang tidak boleh dirujuk melainkan dengan beberapa syarat yang tertentu, kan? Masuk ketiga dah tak boleh rujuk dah. Suami ada kuasa 3, 1, 2, 3. Ada orang yang jatuhkan 3 sekaligus. Ada orang macam bersiri lah, pagi satu, petang satu, malam satu, kan. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna rajula kana idza tallaqa imra'atahu fahuwa ahaqqu bi raj'atiha wa in tallaqaha thalisan fanusikha dhalik wa qala at-talaqu marratan. Ya, seorang lelaki apabila dia menceraikan isteri dia, dia berhak rujuk. Jika diceraikan sebanyak 3 kali, ia menghapuskan hak untuk rujuk. Jelas. 1 dan 2 ada hak bagi suami untuk rujuk. Kalau sekali ketiga tadi tu, dia dah tak ada hak untuk rujuk, ya. Ibnu Abbas menyebut firman Allah SWT yang maksudnya yang boleh dirujuk kembali hanya 2 kali. Ya, jadi Ibnu Abbas terus baca ayat tadi, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Terus disambung ayat ni. Jadi kita faham di situ, ya. Kuasa suami yang boleh rujuk ada 2. Kuasa talak memang suami yang pegang, tetapi talak 1, talak 2 sahaja yang boleh dirujuk. Kalau dia jatuhkan isteri dia talak 3, maka hilang kuasa dia untuk rujuk. Dia tak boleh lagi rujuk isteri dia, ya. Sehubungan itu, ulama sepakat mengatakan bahawa suami memiliki 3 kali talak dan yang ketiga merupakan yang tak boleh rujuk, iaitu talak bain, melainkan dengan syarat-syarat yang tertentu tadi tu, ya. Isteri kena kahwin dengan suami baru, bercerai, habis iddah, baru dia boleh kahwin semula. Okey. Ada syarat pula untuk menjadikan talak itu sah. Syarat sah dan jatuhnya talak. Pertama, ya, untuk membolehkan sesuatu talak itu berlaku, suami dia mestilah ada syarat-syarat yang dinyatakan di bawah, kan. Pertama, akad nikah yang sah. Bila akad nikah yang sah, barulah dia dikira sebagai suami isteri, kan. Ini kadang-kadang tengah bercinta pun dah gaduh-gaduh, cerai kayu. Tak jadi apalah, belum akad nikah, kan. Seseorang tidak jatuh kepadanya perempuan yang tidak dikahwininya atau perempuan yang dikahwininya, sama ada lafaz itu secara langsung tanjis, seperti kamu diceraikan, atau tidak langsung ta'liq, seperti jika aku kahwin dengan kau, engkau diceraikan. Tak itu. Selagi dia tak ada akad nikah, kau cakap macam mana pun, kan. Kau cakap lah, dia cakap sebelum nikah, okey, lepas ni, lepas kita kahwin nanti kita cerai. Tak itu. Selepas tak ada akad nikah yang sah lagi, kan. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sesekali tidak wajib ke atas mereka iddah bagimu, yang kamu minta untuk menyempurnakan. Jadi perempuan yang belum kamu sentuh, belum kamu setubuh dengan dia, kalau dia cerai, maka tidak wajib atas mereka iddah bagimu.
Jadi dalam ayat ni Allah SWT mengaitkan natijah talak dan hukumannya yang dengan sabitnya perkahwinan terlebih dahulu. Jadi talak tadi takkan jatuh melainkan dilafazkan oleh suami yang daripada pernikahan yang sah. Kalau tak nikah lagi, tak ada kuasa dia nak jatuhkan talak. La talaqa, dalam hadis Nabi, la talaqa qabla nikah, tidak sah talak sebelum nikah. Tidak sah talak sebelum nikah. Dan hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nadhara li ibni adam fima la yamliku wala itqa lahu fima la yamliku wala talaqa lahu fima la yamliku. Tidak ada nazar bagi seseorang perkara yang tidak dimilikinya. Benda kita tak ada, kita nazar, kan? Tak boleh, tak jadi, ya? Tiada pembebasan kepada hamba yang bukan miliknya. Kalau aku ni, aku bebaskan hamba engkau, mana boleh, kau bukan tuan. Dia yang boleh merdekakan hamba tu tuan dia sendiri, kan? Kalau nak, belilah hamba tu daripada dia, beli hamba tu daripada dia, kemudian merdekakanlah. Belikan hamba tu, merdekakan. Dia tak boleh, kan? Tak boleh. Dan tiada talak kepada perempuan yang tidak dimiliki. Maksud dia di sini, talak takkan jatuhlah kepada perempuan yang belum dikahwini. Talak ni jatuh kepada perempuan yang bergelar isteri dia, baru jatuh, kan? Itu syarat yang pertama tadi, syarat sah dia tadi, akad nikah yang sah. Okey. Yang keduanya, suami sempurna akalnya. Suami ni sempurna akal lah, waraslah suami ni, ya. Talak yang dilafazkan oleh kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur adalah tidak jatuh ngigau, kan? Dia ngigau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Bini tu, ayah bang, tiba-tiba tu pukul 2-3 pagi ni ngigau sebut ceraikan saya ni, kan? Kan? Tak jatuh, ya. Jadi talak yang dilafazkan oleh kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur adalah tidak jatuh. Orang gila kadang-kadang bila kita, ni bini kau ceraikan lah, dia pun, aku ceraikan kau, dia tengah gila, kan? Tak jatuh, kan? Daripada Ali radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al kalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqiza, wa anis sabiyyi hatta yakbara, wa anil mubtala hatta yabra. Maksud dia, tidak dikira perbuatan daripada 3 golongan ni. Tak ambil kira, tak jadi, tak ada dosa, iaitu orang yang tidur sehinggalah dia terjaga. Kalau ngigau, dia tidur ke jaga? Orang ngigau tu tidur ke jaga, bang? Masih dalam tidur, kan? Orang ngigau ni dia masih dalam tidur, sebab dia sambung tidur, kan? Dia tak ada bangun pergi beli air, pergi minum, tak ada. Dia bunyi tengah tidur je, kan? Kanak-kanak sehingga dia balik. Sebab kanak-kanak, tengok kalau besar ni, tiba, kan? Dan orang gila sehingga dia waras. Boleh azan? Azan. Jadi dia tak dikira sebagai perbuatan ni jatuh ke dosa ke tidak pada orang yang tidur sehingga dia terjaga, kanak-kanak sehingga dia balik, dan orang gila sehingga dia waras, ya. Tidak termasuk dalam hukum ketiga golongan ini ialah orang yang lupa,
dan orang yang jahil tentang lafaz yang diucapkan, ya. Budak-budak dia tak tahu apa benda lafaz dia. Kalau orang gila pun dia jahil apa lafaz dia. Dia kata aku ceraikan kau, aku ceraikan, tapi dia tak tahu apa benda kan, sebab dia dalam keadaan gila. Namun dakwaan lupa dan jahil itu tidak boleh diterima kecuali dengan keterangan dan bukti. Nanti kena tiba kan, seorang ni dia buat-buat tidur kan, tidur ayam lah. Lepas tu dia buat-buat ngigau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Lepas tu dia tidur balik. Kan, dia tu tak ada, saya ngigau dia. Kena dapatkan keterangan dia sungguh-sungguh, ya. Kalau dah terbukti keterangan dia tu, barulah boleh diambil kira tentang apa yang dia cakap tadi. Takut dia tipu lah kan. Kalau betul sungguh, maka tidaklah berdosa, kerana rufi'al qalamu andis salasin, tidak dikira perbuatan, ya, tidak diambil kira apa-apa yang berlaku daripada 3 golongan tadi ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izinkan ku